Ada bagi kritikan sikit kat blog Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pandangan. Ustaz, saya pun tak tengok. Jadi saya tengok 2-3 hari ni saya sibuk sikit. Sekejap saya tengok. Kritikan pada bahagian apa? Terjemahan ke? Sekejap. Terjemahan tak ada. Mungkin dalam kritikan adab kot. Okey. Saya sentiasa menyokong KP Ustaz. Kritikan. Saya masih nampak beberapa orang daripada viewers Tuan yang memberikan komen berbentuk hinaan, cacian, makian. Betul. Walaupun Tuan telah mengambil langkah untuk meletakkan disclaimer pada setiap permulaan video Tuan, namun masih ada yang tidak perasan. Mungkin sebab terlalu pendek atau tidak menjerlah. Memang ini adalah atas kehendak viewers Tuan untuk memberikan komen. Namun kita bimbang takut kita telah membuka ruang kepada orang melakukan perbuatan mungkar. Cadangan. Tuan patut letakkan pin komen di ruang komen yang memperingati viewers Tuan daripada melakukan perbuatan tersebut. Tuan boleh memperingatkan secara lisan dalam video-video Ustaz. Tuan boleh memperingatkan dalam ruangan description. Ini kerana cadangan mungkin ada betul, mungkin salah. Okey, baik. Itu adalah cadangan yang cukup bagus dan memang saya memikirkan tentang hal itu. Dulu saya tak fikir bab ni. Sebab apa saya tak fikir? Dulu saya punya view baru 100 orang, 200 orang. Jadi buat apa saya nak fikir tentang apa penilaian orang terhadap video saya? Sebab saya tak ada followers. Saya tak ada orang yang akan dengar. Terlalu ramai orang yang dengar pandangan saya. Dan mungkin kita kata boleh jadi ikut sungguh pandangan saya pada waktu dululah, beberapa tahun sebelum ini. Jadi saya bebas untuk menyebutkan apa saja, tak ada isu lah. Cuma sejak awal tahun ini saya punya YouTube mendapat sambutan yang agak hangat sehingga saya punya beberapa video ada sampai 500,000 dan sebagainya. So view dia tu terlalu ramai. Dan orang yang menjadi viewers adalah daripada pelbagai kumpulan dan pelbagai fahaman dan pelbagai adabnya. Jadi memang kita tak boleh nafikan pada bab ini, pada waktu ini kita tak dapat nafikan bahawa ada sebahagian orang yang guna video saya dengan tujuan nak cerca ustaz-ustazah lain. Memang ada. Ada yang guna video saya kritik Ustazah Asma untuk nak mengatakan Ustazah Asma ni orang tak cerdik, orang yang tak pandai. Ada yang guna saya punya video untuk balas kepada Ustaz Muhaizat dengan mengatakan Ustaz Muhaizat tak mengaji fiqh, tak mengaji akidah. Banyak orang pakai. Orang pakai hujah-hujah seperti itu. Dan kita memang tak boleh nafikan perkara ini akan berterusan. Walaupun saya dah buat disclaimer beberapa kali pun, kemungkinan perkara ini akan berterusan. Cuma kita perlu ada usaha untuk nak memastikan perkara ini tidak berlarutan. So ada banyak cadangan dan sahabat kita memberikan cadangan. Tuan Agus kita bagi cadangan dalam website saya, dalam blog saya kritik.syihabudin.blogspot.com. Jadi kalau anda nak kritik saya atau nak bagi cadangan kepada saya, boleh hantar ke blog berkenaan. InsyaAllah saya akan membacanya. Kemudian daripada sudut bagaimana cara nak buat, bahkan semalam punya video pun saya ada buat improvement sikit dengan saya minta supaya tidak disalahgunakan. Tapi mungkin saya duk fikirlah, mungkin saya akan buat iklan kot. Mungkinlah saya akan fikir saya nak buat iklan. So mungkin yang sahabat kita kata buat dekat description apa semua tu mungkin boleh buat. Dan iklan itu juga. Iklan tu juga mungkin saya boleh keluarkan lah. Tengah-tengah ke apa ke hujung ke saya buat iklan lah. Jangan gunakan dengan tujuan untuk nak hina dia orang ni, tokoh-tokoh ni apa sebagainya. Mungkin lah. So cadangan-cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang hal ini supaya kita nak menjaga akhlak sesama kita tu penting juga. Sebab saya tengok macam kecaman-kecaman dah kepada beberapa asatizah tu daripada video saya tu agak berat. Sehingga sebagai asatizah tu dia kecil hati sungguh dengan saya. Kan? Saya tak kisah orang kecil hati dengan saya. Saya tahu bila saya sebut pasti akan ada orang kecil hati. Tetapi jangan condemn. Kecil hati memang orang boleh kecil hati. Itu perkara biasa. Bahkan orang tak sebut nama kita pun kita boleh kecil hati. Tetapi daripada sudut condemn,
itu lebih teruk. Jangan sampai orang hina kita dan sebagainya. Yang tu kita lagi sakit hati lah, condemn ni. So kita kena cari jalan yang paling bagus untuk bab ni, dan saya masih lagi belajar untuk cara itu. Sebab saya bagi tahu kepada orang-orang yang saya komplain dan sebagainya, saya bagi tahu, saya minta maaf disebabkan viewers, subscriber saya, viewers saya tu sebahagiannya buat macam tu. Daripada sudut media maya, kita tak ada kemampuan untuk nak tahan benda tu secara mutlak lah. Nak kata ajar, betapa ramai orang daripada kalangan pihak sana sendiri pun duk mengutuk saya, bahkan sampai ugut bunuh untuk anak isteri saya. Kan, kalau nak kata bab pihak sana buat tak ada penyerangan, tak, pihak sana buat pun ada serang juga, pihak saya pun ada, maksudnya kawan-kawan kita, viewer kita pun ada serang ke sana juga. So sama saja. Pada saya kata pada peringkat permulaan, saya kata kita sebagai seorang public figure, kita kena firm lah dalam bab tu. Janganlah cepat sangat koyak kan. Saya sebut begitulah daripada sudut kita. Tetapi mungkin isu yang kita boleh angkat di sini adalah bagaimana kita mencari jalan untuk mendidik, sekurang-kurangnya memberitahu, sekurang-kurangnya kita menjelaskan, sekurang-kurangnya orang tahu bahawa kita mengajar kepada viewers kita tentang akhlak. So macam tu. So yang tu lah. Nak kata confirm lepas mengaji akhlak tu terus jadi elok, betapa ramai ahli sufi duk maki orang saja. Kan? Tapi cumanya kita kata kita usaha. Kita berusaha. Kita tak nak kita punya video yang kita berusaha untuk memandaikan umat dengan ilmu digunakan untuk membodohkan orang lain. So itu antara isu-isu yang perlu difikirkan secara lebih panjang supaya dakwah kita itu bernafas lebih panjang. Kita tak nak dakwah kita duduk sekejap saja. Mungkin boleh viral satu waktu, lepas tu 2-3 waktu lain dah tak viral dah. Kita nak viral je terus. Tapi macam ni kita nak benda macam tu? Kita kena pastikan kita meletakkan beberapa manhaj tertentu. InsyaAllah kita berusaha ke arah berkenaan, dan saya mengharapkan sokongan daripada sahabat-sahabat untuk sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang bernas, termasuk yang Tuan Agus sebut, pandangan yang cukup bernas. Saya ada kemungkinan pandangan anda saya terima, ada kemungkinan pandangan anda saya tak terima, tetapi dengan memberi pandangan sebenarnya anda telah memberikan bantuan kepada saya. Dengan memberikan pandangan bagus, tak bagus, dipilih ataupun tak, kita letak nombor 2, tetapi memberikan pandangan itu yang dengan tujuan yang baik, dengan akhlak yang bagus, dengan niat yang cukup tulus, itu sangat saya perlukan. Wallahu ta'ala alam.